Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada Marini, Amira, Ifah, Quina, Aiman dan Fakihah. Untuk subjek MPU Untuk kursus MPU 3142 iaitu falsafah dan isu semasa, kami akan membentangkan tajuk Liberalism. Hari ini saya akan membentangkan mengenai liberalism. Sebelum itu, saya ingin menghuraikan mengenai bagaimana wujudnya fahaman liberalism ini. Seperti yang kita tahu, manusia mempunyai pelbagai sejarah daripada pelbagai zaman dan masa yang berbeza. Oleh itu, terdapat pelbagai aliran pemikiran yang wujud, kesan daripada kepelbagaian bangsa, budaya, agama dan latar belakang daripada setiap manusia di muka bumi ini. Akan tetapi, Islam telah mengajar kita untuk menghormati perbezaan pendapat ini selagi mana ia tidak menjejaskan kepercayaan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, fahaman liberalism ini bukanlah berasal daripada Islam. Fahaman liberalism ini berasal daripada Barat yang muncul ketika zaman kegelapan di zaman Eropah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai definisi liberalism. Liberalism ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Selain itu, liberalism menekankan hak individu dan menekankan konsep kesamarataan peluang. Di dalam liberalism terdapat pelbagai fahaman mengenai liberal. Akan tetapi, secara umumnya mereka mempunyai konsep yang sama, iaitu bersetuju tentang kebebasan berfikir dan bersuara, sekatan ke atas suara kuasa kerajaan dan kedaulatan undang-undang. Malah turut menitik beratkan hak individu ke atas harta persendirian dan keterusan sistem pemerintahan. Bagi mereka yang mempunyai fahaman liberalism ini, mereka akan menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal ini yang membuat sistem pengundian secara terbuka dan adil. Hal ini membuktikan rakyat mempunyai hak mereka sendiri dalam memilih kerajaan yang mereka inginkan. Liberal pula berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas, bukan hamba, progresif, reformis ataupun radikal. Konsep liberal ini merupakan asas kepada fahaman liberalism yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, agama, ekonomi dan budaya. Hal ini kerana seseorang yang liberal cenderung untuk mempunyai pemikiran moden dan berfikir ke depan dan yang mengikuti banyak contoh daripada Barat. Hal ini kerana mereka mempercayai gaya pemikiran tradisional tidak lagi relevan untuk kehidupan moden pada zaman ini. Hari sekali saya akan menerangkan mengenai definisi Islam liberal. Islam liberal merupakan salah satu topik hangat yang diperkatakan di Malaysia yang diperkenalkan oleh Asaf Ali Ashkar Fizi pada tahun 1999. Bermaksud individu atau kumpulan umat Islam yang berpegang kepada pentafsiran tidak tekstual terhadap Al-Quran. Mereka yang berpegang kepada fahaman Islam liberal ini cuba untuk menyesuaikan kehidupan Islam dengan kehidupan Barat. Hal ini kerana mereka merasakan fahaman Islam tidak sesuai dengan kehidupan moden pada hari ini yang banyak mengikut budaya Barat yang tidak bermaruah dan tidak bermoral. Antara salah satu contoh fahaman Islam liberal adalah wanita tidak perlu menutup aurat asalkan mereka masih menjalankan tanggungjawab mereka, iaitu solat. Mereka juga suka untuk menyesuaikan pegangan agama Islam mengikut kehendak mereka. Seperti kalau diorang nak ikut pegangan Islam, diorang ikut. Yang tak nak, diorang tak ikut. Contohnya seperti itulah. Contohnya dia tak nak tutup aurat, tak apa, asalkan dia solat. Aku nak minum arak, okey tak apa, aku boleh minum arak. Contohnya seperti itu. Seterusnya kita akan membincangkan tentang ciri-ciri falsafah ideologi liberalisme. Liberalisme boleh dikenal pasti melalui beberapa ciri-ciri unik. Misalnya, setiap individu mempunyai peluang yang sama rata dalam semua bidang. Namun begitu, hasil yang diperoleh amat bergantung pada kelebihan yang dimiliki oleh individu tersebut. Selain itu, liberalisme juga boleh dilihat melalui penerapan undang-undangnya. Misalnya, negara liberalisme banyak undang-undang yang tidak sepengaruh dengan mana-mana agama. Negara liberalisme membenarkan perkahwinan sejenis. Ciri yang ketiga ialah pemimpin di
disebabkan melalui sokongan majoriti ataupun sistem demokrasi. Ini menunjukkan rakyat di sesuatu kawasan itu berhak untuk memilih pemimpin yang diinginkan oleh mereka. Seterusnya, golongan liberalisme menganggap negara sebagai alat. Mereka memandang negara sebagai sebuah mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan utama mereka. Akhir sekali, liberalisme menolak fahaman dogmatisme. Dogmatisme maksud fahaman yang wajib dipercayai tanpa boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Hal ini amatlah kontra dengan konsep liberalisme yang menekankan kebebasan hak individu. Daripada ciri-ciri, kesan dan impak yang dibincangkan sebelum ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa liberalism adalah kepercayaan dan ideologi berdasarkan pemahaman bahawa kebebasan adalah nilai politik utama. Ia juga merupakan falsafah yang hebat dengan banyak cabang besar dalam agama, budaya, ekonomi dan masyarakat. Liberalism sangat menekankan prinsip kebebasan dan tanggungjawab individu, kedaulatan undang-undang, kerajaan terhad dan ekonomi pasaran terbuka. Jelas sekali, fahaman liberal ini adalah pemikiran asing yang cuba memasuki pemikiran Islam. Idea ini menafikan kaitan antara agama dan kehidupan. Selain itu, kemudahan media sosial di hujung jari telah memberi peluang kepada semua pengguna gadget elektronik untuk menggunakan internet dengan menyebar dan mengambil tahu tentang semua isu yang berkaitan dengan keagamaan dan liberalism yang mempunyai banyak pertanyaan di media sosial. Hal ini menjadi lebih luas dan lebih umum di kalangan anak muda. Individu yang memahami atau berfikir tentang liberalism lebih mudah terpengaruh dengan maklumat dan penyebaran pemahaman yang bertentangan dengan agama Islam yang sebenarnya. Media sosial menjadi sumber informasi utama yang memudahkan penyebaran dan penyebarluasan idea-idea liberal kepada golongan anak muda. Selain daripada itu, jelas sekali falsafah dan pemikiran liberal ini meresap masuk ke dalam pemikiran umat Islam di Malaysia baik secara eksplisit maupun implisit sehingga menyebabkan perselisihan dalam proses dan kerukunan umat beragama. Sekali, jelas ianya sulit bagi kita untuk mengakhiri apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak berkaitan dengan pemahaman ini. Jadi, apa yang kita perlu lakukan adalah untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, aplikasikan dan kuasakan semua ruang dalam sistem undang-undang negara. Seterusnya, kita akan membincangkan impak liberalism terhadap Malaysia secara khusus. Dan kesan liberalism terhadap Malaysia yang pertama ialah menghalalkan yang haram. Penyokong liberalism tidak takut untuk menghalalkan perkara yang dilarang oleh Allah di dalam Quran. Contohnya, beberapa golongan di Malaysia menyokong LGBT. Berdasarkan sumber pembacaan kami dari sumber berita harian pada 21 Mac 2018, mengikut International Women's Alliance for Family Institution and Quality Education melaporkan bahawa pada 2017, seramai 14 daripada 15 penuntut di Universiti Awam Negara kita dijangkiti kes HIV/AIDS ialah pengamal homoseksual dan biseksual. Selain LGBT, pergaulan bebas juga turut memberi kesan kepada negara Malaysia. Dengan itu, kes jenayah di Malaysia semakin meningkat. Contohnya, pembuangan bayi luar nikah hasil daripada pergaulan bebas yang semakin berleluasa pada masa kini. Kesan seterusnya ialah menormalisasikan hukum murtad. Penyokong liberalism menyatakan bahawa Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk memilih agama masing-masing. Padahal, Islam mengharamkan perbuatan murtad itu seperti yang ada di dalam Quran. Di samping itu, liberalism juga menolak penguatkuasaan undang-undang moral agama. Golongan Islam liberal menentang penguatkuasaan undang-undang moral berteraskan agama kerana menurut mereka undang-undang tersebut melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Kesan liberalism terhadap Malaysia secara khusus. Jadi liberalism juga mengakibatkan usaha umat Islam untuk berdakwah menjadi sia-sia. Jika pluralism ini berakar umbi dalam pemikiran umat Islam, maka usaha seseorang tidak relevan. Jika kebenaran dan jaminan keselamatan generasi akan datang dapat ditemui dalam agama lain, para sahabat pastinya tidak perlu bersusah payah meninggalkan Mekah dan Madinah semata-mata untuk memastikan Islam dapat menyinari di segenap pelosok alam. Kesan liberalism yang seterusnya ialah liberalism juga meremehkan ijtihad ulama Islam.
Seperti yang kita tahu, sejak sekian lama tokoh-tokoh empat mazhab utama telah menempati tempat yang istimewa di hati umat Islam. Akhir sekali, impak liberalisme terhadap manusia adalah berlakunya penolakan terhadap penggunaan syariah. Golongan yang liberal tidak akan berminat dengan penggunaan undang-undang syariah. Ini disebabkan mereka berpendapat bahawa syariah, iaitu perundangan Islam yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lagi relevan untuk digunakan di zaman sekarang. Mereka beranggapan penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan bagi menentukan hukuman tidak sesuai digunakan dalam semua situasi. Sebagai contoh, kes Muhammad Juzaili. Dalam kes ini, Muhammad Juzaili tidak berpuas hati dengan keputusan dan hukum syariah. Jadi beliau telah membuat rayuan di Mahkamah Sivil tanpa membawanya ke Mahkamah Syariah. Ini berlaku kerana Muhammad Juzaili tidak mahu menggunakan syariah. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, liberalisme adalah kepercayaan dan ideologi berdasarkan pemahaman bahawa kebebasan adalah nilai politik utama. Selain itu, liberalisme juga menekankan prinsip kebebasan dan tanggungjawab individu, kedaulatan undang-undang, kerajaan terhad dan ekonomi pasaran terbuka. Liberalisme menyebarkan dan mengambil tahu tentang semua isu yang berkaitan. Jadi, semua pihak bertanggungjawab untuk membimbing supaya tidak terpengaruh dengan fahaman liberal.